Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas mereka yang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah, tergolong dalam golongan orang bertakwa. Jadi cumanya Ramadan kali ini beza aja, kita banyak menunaikan ibadat di rumah lah kot, berbanding dengan sebelumnya yang kita banyak melaksanakan ibadat tarawih dan dengan tazkirah di masjid dan surau dan kita tengok alhamdulillah istiqamah dengan Quran. Jadi cumanya kali ni kita banyak berjemaah di rumah dan kaum Adam jadi imam sebenar-benar imam. Dan kita tengoklah banyak cerita-cerita yang dikongsi tentang pengalaman pertama menjadi imam kepada isteri dan juga anak-anak. Ada yang baca surah daripada awal tarawih sampai hujung tarawih, hak tu saja. Inna a'tainakal kautsar. Rakaat yang kedua Allahu ahad. Lepas tu inna a'tainakal kautsar. Rakaat yang berikutnya qul huwallahu ahad. Sampailah habis 8 rakaat lah. Sampai 8 rakaat. Baik. Tak kisahlah dia baca inna a'tainaka ataupun dia sambung dengan qul huwallahu ahad, asalkan siap 8 rakaat, siaplah tarawih dia. Jadi tak mengapa. Jadilah pengalaman barulah, hikmah lah kita anggap, hikmah balik PKP COVID-19. Walaupun jauh di hati kita, jauh di sudut hati kita, kita mengharapkan supaya Allah mengangkat wabak penyakit berjangkit ni, supaya kita boleh kembali ke masjid. Ada tanda-tandanya, insya-Allah. Ada tanda-tandanya. Jadi sesuai dengan bulan Ramadan ni, kita nak banyakkan dengan Al-Quran. Ramadan, bulan Al-Quran. Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Quran. Ramadan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam. Jadi diturunkan Al-Quran yang dikatakan malam yang paling baik, Lailatul Qadri khairum min alf syahr, lebih baik pada 1000 bulan. Jadi apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran dia akan menjadi baik. Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ramadan diangkat menjadi bulan yang paling baik berbanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan di dalamnya juga, kerana dipilih satu hari diturunkan Al-Quran, iaitu Lailatul Qadar, malam itu diangkat sebagai malam yang paling baik berbanding, tak ada malam-malam lebih baik pada malam itu, malam Lailatul Qadar. Diserahkan amanah kepada Jibril untuk membawanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril, atas sebab Al-Quran diangkat menjadi ketua para malaikat. Dan apabila disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad pula diangkat Nabi yang paling baik berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain. Lalu disampaikan kepada kita umatnya, dan umat Nabi Muhammad juga merupakan umat pertengahan yang paling baik umat-umat yang sebelumnya. Jadi apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran semua baik-baik belaka. Tapi dalam pada itu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab, bahawa Umar ibn Khattab mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Apakah maksud hadis riwayat Muslim ini? Kata Nabi, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa'u bihadzal kitab, memuliakan, meninggikan sebahagian kamu dengan Al-Quran. Dan pada masa yang sama, wa yadh'u bihi akharin, Allah merendahkan atau menghinakan satu sebahagian daripada kamu atas sebab yang sama juga, iaitu dengan Al-Quran. Allah nak muliakan seseorang itu dengan Al-Quran, Allah nak hinakan juga seseorang itu dengan Al-Quran. Ulama hadis menyebut
bahawa siapakah golongan Al-Quran yang dimuliakan? Mereka yang menjaga bacaan. Warattilil Quran tartila, menjaga bacaan yang berhukum. Dia tak rodong ikut dan je. Yang tahu di manakah tempat yang perlu dipanjangkan, tempat yang dipendekkan, tempat yang sepatut dia dengung, tempat yang tak boleh dia dengung. Kalau hukum ikhfa dia tahu, hukum izhar itu nama-nama hukum. Nama-nama hukum ini dia cuma menambah pengetahuan kita. Tapi kalau walaupun kita tak mengenali hukum, tak apa tahu nama-nama hukum. Saya dulu memang tak tahu nama hukum. Tapi bila saya tengok Quran, saya tahu di mana tempat yang boleh kita dengung, yang mana tempat yang tak boleh kita dengung. Jadi hari ini kita berada satu Ramadan. Satu Ramadan. Satu Ramadan ni kita tak boleh leka dan kita perlu juga paling tidak kena ada ni nawaitu dalam diri kita untuk menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik bagi kita. Kerana kita tak akan pernah tahu sama ada Ramadan ini merupakan mungkin juga Ramadan yang terakhir bagi kita. Jadi terus istiqamah dengan Quran. Quran mesti dilihat dalam satu sudut yang cukup berbeza. Dia tak sama dengan apa juga. Dan contohnya bangun ni, pagi ni, bukan bangun ni. Dan sebelum ni saya juga melihat bagaimana ada teori-teori. Ada perbahasan, ada kata-kata yang mengatakan di saat virus COVID-19 ni, dia tengah aktif, apabila dilantunkan azan, apabila dilantunkan ayat Quran, makanya virus COVID-19 ini menjadi lemah. Dia menjadi lemah. Saat berhenti baca Quran, saat azan tidak dikumandangkan, virus COVID-19 menjadi aktif. Tapi bila dibaca ayat-ayat Quran, dilantunkan azan, maka ianya melemahkan, menjadikan virus COVID-19 ini lemah dan tidak aktif. Lihat, kalau kita masih lagi menolak keajaiban yang pada Al-Quran, kerana hari ini hatta orang-orang yang bukan Islam pun, yang selepas kajian demi kajian melihat bahawa Al-Quran ini bukannya kalam mana-mana makhluk ataupun kalam-kalam mana-mana manusia. Quran adalah kalam suci Allah. Kalam suci Allah dalam surah Ar-Ra'd. Bagaimana Allah berfirman, maksudnya kalau ada bacaan yang boleh menggoncang gunung, dan kalau ada bacaan yang boleh membelah bumi, dan kalau ada bacaan yang boleh membangunkan orang mati untuk berkata-kata, cuma ada pada Al-Quran. Saya ulang, surah Ar-Ra'd ayat yang keberapa saya tak apa ingat. Allah berfirman, maksudnya kalau ada bacaan yang boleh menggoncang dan menghancurkan gunung, kalau ada bacaan yang boleh membelah bumi, kalau ada bacaan yang boleh membangunkan orang mati untuk bertutur kata dan berbicara, bacaan itu cuma ada pada Al-Quran. Waalaikumsalam semua. Inilah di antara kelebihan Al-Quran. Dan ada ayat yang lain dalam surah Isra. Ayat yang lain juga Allah berfirman yang maksudnya, andai dikumpulkan segala jin dan manusia untuk membuat perumpamaan Al-Quran, nescaya mereka tidak mampu untuk melakukannya, walaupun kedua-dua malaikat dan kedua-dua jin dan manusia itu saling bekerja sama untuk membuatnya. Saya ulang balik. Andai dikumpulkan sekalian jin dan manusia untuk membuat sesuatu perumpamaan Al-Quran, mereka tidak akan mampu melakukannya, sekalipun kedua-dua jin dan manusia ini bekerja sama untuk membuatnya. Kita bicara tentang Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang patut kita bercakap tentang Al-Quran. Bulan yang patut kita banyak bercakap tentang Al-Quran, banyak kita membaca Al-Quran. Jadi mudah-mudahan sedikit tazkirah pada pagi ini, kita dapat sama-sama menyuntik semangat pada diri sendiri. Kita kena suntik semangat